Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-murid. Hai. Okey, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, baiklah. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan pembelajaran kita hari ini, subjek Bahasa Melayu tahun 5 daripada cikgu sendiri, iaitu Cikgu Malfahmi. Jadi cikgu harap 5 Al-Biruni dan juga 5 Al-Farabi dapat mengikuti pelajaran hari ini. Baik, kita tengok. Okey. Apa khabar semua? Sihat ke tak? Dah makan ke belum? Kalau yang belum makan tu, makan dulu, nanti tengok video ni, baru buat aktiviti, okey? Okey, baiklah. Minggu lepas cikgu ada bagi tugasan, betul tak? Ingat tak apa tugasan yang cikgu bagi? Semua ingat kan? Tulisan berangkai. Ini adalah contoh tulisan berangkai lah. Cikgu ulang balik lah. Apa dia tulis dekat sini ni? Cuba baca tengok. Pandai tak baca ni? Ni huruf apa ni? Hai murid-murid semua. Apa khabar? Betul tak? Itu ini adalah tulisan berangkai. Okey, baiklah. Tugasan yang lepas cikgu ada bagi tulisan berangkai dan juga karangan, betul tak? Karangan tu kamu perlu tiru balik saja, betul tak? Kamu hanya salin balik. Nanti cikgu akan ajar macam mana cara untuk buat karangan yang betul lah. Okey, baik, kita teruskan pelajaran kita hari ini. Okey, hari ini kita teruskan lagi dengan unit pertama, iaitu masyarakat penyayang. Okey, standard kandungan kamu akan belajar hari ini 5.1, iaitu memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Ini tulisan ni dia bersambung lah. Cikgu harap maaf lah. Cikgu harap kamu dapat baca lah benda ni. Cikgu pun tak perasan waktu cikgu tulis tu ada tertulis macam ni. Okey, standard pembelajaran hari ni 5.1.1, memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal. Apa yang kita belajar hari ni mengenai kata nama am lah. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami dan menggunakan kata nama am ni dalam bentuk formal ataupun kamu zahirkan dalam bentuk tulisan lah. Okey, baik, kita akan terusnya. Okey, di akhir pengajaran murid dapat, yang pertama cikgu harap habis saja belajar ni, cikgu harap kamu dapat menyenaraikan 7 kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Okey, nanti kita akan tengoklah dekat mana yang kamu nak cari ni 7 kata nama am ni. Okey, seterusnya kamu dapat membina 5 ayat menggunakan kata nama am. Maksudnya di sini kamu boleh bina 5 ayat menggunakan kata nama am. Dekat mana kamu nak cari kata nama am ni? Nanti kita tengok. Okey. Justru sebelum tu cikgu harap kamu bersedia dengan buku teks BM. Okey, boleh buka sekarang buku teks BM. Awak tengok muka surat 6. Okey, baiklah, mari kita mulakan sekarang. Okey, ini adalah tangkap layar buku teks kamu, iaitu buku teks tahun 5 pada muka surat 6. Tak salah cikgu, muka surat 6 lah. Ya, muka surat 6. Okey. Tajuk yang kita akan belajar ni tata bahasa. Jadi sebelum itu kita baca dululah. Okey. Sambil cikgu baca, cikgu harap kamu rujuk buku teks kamu tu muka surat 6. Cikgu baca dan kamu rujuk. Okey. Okey, baik, cikgu mulakan sekarang. Pusat transit. Jawatan Kuasa Taman Seri Damai telah membuka operasi pusat transit untuk anak-anak penghuni taman. Okey, baik, kita baca. Ini lebih kurang macam dia buat macam dah ada poin-poin dah. Jadi dia bukan dalam bentuk karangan, dia dah buat poin-poin dia tu lah. Okey, pusat transit anakku sayang, Taman Seri Damai. Okey, yang pertama, pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun.
Apa lagi dekat pusat transit ni? Dia menyediakan perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah, pusat transit dan menghantar murid ke sekolah semula bagi aktiviti co-curriculum. Okey, itu yang disediakan lah. Jadi apa yang disediakan lagi dekat pusat transit ni? Program komuniti prihatin ini membantu ibu bapa yang bekerja untuk mengurus anak selepas sesi persekolahan. Okey, itu kita kata apa yang ditawarkan di pusat transit Anakku Sayang ni. Jadi kita tengok gambar ni, ada 4 gambar dekat sini. Dia menunjukkan Sofia ni. Okey, apa yang dilakukan oleh Sofia ni, kita tengok. Yang pertama, Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Okey, maksudnya dekat sini Sofia ni yang berbaju putih, baju sekolah ni, okey, dia menaiki van ke pusat transit. Maksudnya Sofia ni baru pulang dari sekolah lah. Van tu datang, Sofia naik van tu dan pergi ke pusat transit. Itu yang dimaksudkan. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Sofia dan rakan-rakan tiba di pusat transit. Okey, mereka disambut oleh penjaga pusat transit. Maksudnya dekat sini Sofia dan rakan-rakan dia naik van tu, mereka naik van dah sampai ke pusat transit ni. Okey, dah sampai. Mereka ni disambut oleh penjaga pusat transit tersebut. Penjaga maksudnya orang yang menjaga pusat transit ni, dia menyambut Sofia dan rakan-rakan ni apabila mereka telah sampai. Okey, itu yang dimaksudkan ayat yang kedua itulah, gambar yang kedua. Okey, gambar ketiga apa pula yang mereka buat? Gambar ketiga, penerangannya, setelah mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Maksudnya dekat sini Sofia dan rakan-rakan dia makan tengah hari yang disediakan di pusat transit itu. Selepas mereka mandi, bersiap apa semua, dah siap semua, baru mereka makan tengah hari di pusat serenti itu. Okey. Yang keempat, pemandu van sekolah menghantar Sofia dan rakan-rakan ke sekolah untuk aktiviti co-curriculum. Maksudnya dekat sini pemandu van tu dia bawa Sofia dan rakan-rakan ke sekolah semula untuk aktiviti co-curriculum. Kalau kita boleh simpulkan ni, mungkin sekolah tu dia buat aktiviti curriculum hari Rabu. Maksudnya pemandu van ni dia bawa van, bawa Sofia dan rakan-rakan ni pergi ke sekolah semula untuk aktiviti co-curriculum. Okey. Okey, itu penerangan lah kepada muka surat 6 ni. Jadi awak ingat balik tak yang tadi yang SP kita tu apa? Kamu mengenal kata nama am. Jadi dekat sini dia ada kata nama am tu. Nanti kamu tengok semula. Jadi sebelum tu kita nak tahu dulu apa itu kata nama am. Apa itu kata nama am? Okey, baiklah. Kata nama am ialah kata yang merujuk manusia, haiwan dan benda secara umum. Maksudnya dekat sini apa? Manusia. Contohnya orang. Okey. Kalau haiwan contohnya apa? Kucing, kambing, harimau. Itu adalah kata nama am lah. Kalau manusia tadi orang. Lagi apa kata nama am? Postman. Okey. Kalau kita menyebut nama, itu dah pergi kepada kata nama khas. Maksudnya nama. Ini bukan, dia tak menyebut secara am, secara khususnya. Jadi kita sebut secara am, bukan khusus. Kalau khusus baru disebut nama. Cikgu Fahmi, itu khusus cikgu je. Kalau disebut cikgu, guru di sekolah, maksudnya kata nama am guru tu nama am. Kalau Cikgu Fahmi, itu nama khas. Okey, walaupun itu tetap merujuk kepada manusia. Okey, kamu kena bezakan kata nama am dan kata nama khas. Khas ni dia merujuk khusus kepada orang tu. Am ni umum, merujuk secara umum.
Dia tak spesifikkan. Okey, kalau benda apa? Benda ni kereta, van, pondok, pusat transit, naik bola, lagi apa lagi? Padang, itu nama am lah. Benda. Komputer, telefon, itu benda. Okey? Kamu boleh faham kata nama am. Selalunya senang sajalah kata nama am ni. Okey? Okey. Awak rujuk balik muka surat 6 tu. Okey. Dekat sini ada banyak kata nama am yang terdapat pada muka surat 6 tu. Jadi cikgu harap kamu ulang balik, awak tengok muka surat 6 tu, awak tengok balik, awak listkan kata nama am tu. Okey? Baik, tugasan. Kita dah belajar mengenai kata nama am. Jadi tugasan kamu hari ni ada 2 tugasan. Ini baru tugasan pertama. Tugasan pertama, kamu senaraikan 7 kata nama am dalam petikan atau gambar mengikut buku teks muka surat 6. Okey, awak boleh cari dalam ni. Cikgu tak nak banyak, cikgu nak 7 je. Kamu carilah. Cikgu dah bagi contoh dah tadi. Van, pusat transit, cikgu dah bagi contoh dah 2. Jadi kamu kena cari lagi 5 lagi. Kamu kena pandai-pandai carilah. Kalau Sofia tu bukan sebab Sofia tu merujuk kepada kata nama khas. Kita dah spesifikkan kepada Sofia. Jadi Sofia tu bukan kata nama am. Kamu kena cari lagi apa yang kata nama am yang terdapat dalam buku teks tu. Okey? Itu kata nama am. Okey, kita pergi kepada tajuk baru. Okey, tajuk baru. Taklah tajuk baru sangat. Cikgu nak ajar sedikit macam mana kita nak buat ayat. Okey? Bagaimana kita nak buat ayat. Okey. Ini cikgu ajar benda yang kira paling mudah untuk kamu faham lah. Okey. Awak tengok. Ayat. Okey. Setiap ayat tunggal terdiri daripada subjek dan predikat. Kamu kena tahu Ayat tunggal dia terdiri pada subjek dan predikat. Okey. Contoh, cikgu bagi contoh 2 contoh dekat sini. Contoh yang pertama. Ali bermain bola di padang. Jadi cikgu dah highlight dah dekat sini. Ali ni berwarna biru, bermain bola di padang ni warna merah. Jadi Ali ni adalah subjek dan predikat dia bermain bola di padang. Ayat tunggal selalunya macam ni je. Gabungan subjek dan predikat. Contoh yang kedua, ibu memasak nasi di dapur. Okey, apa subjek dah? Okey, betul, ibu. Apa predikatnya? Memasak nasi di dapur. Okey, bagus, pandai. Okey, yang tadi tu adalah ayat tunggal. Ini ayat majmuk. Okey, ayat majmuk yang pertama. Ali dan Abu bermain bola di padang pada pagi tadi. Okey, ayat ni dia panjang sikit, betul tak? Bila dia ayat panjang, maksudnya ayat ni dia guna banyak kata nama. Okey, dan terdapat juga kata kerja serta dia ada perluasannya. Okey, macam mana? Kamu tak faham lagi kan macam mana? Cikgu ada warnakan berapa warna dekat ini dalam satu ayat ni. Ayat yang pertama ni. Ada berapa warna? Berapa? 4, betul. Ada biru, ada merah, ada hitam dan ada warna pink dekat sini. Betul tak? Warna merah jambu kan? Okey. Ali dan Abu ni nanti cikgu akan terangkan apa. Sekarang ni cikgu nak tunjukkan dulu. Ini contoh ayat majmuk. Kalau ayat tunggal ni ayat yang mudah lah. Ini bawah ni ayat majmuk. Dia ayat majmuk ni dia ada banyak lah. Dia ada 4 jenis ayat majmuk. Yang tu nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut lah. Ini cikgu bagi tahu secara umum je dululah. Okey, yang kedua, ibu memasak nasi di dapur rumah abang yang luas. Dekat sini kamu tengok ada berapa warna dekat sini? 4 juga, betul kan? Ibu warna biru, memasak ni warna lain, nasi ni warna lain, di dapur rumah abang yang luas. Ini pun warna lain, betul tak? Yang belakang ni dia panjang sikit. Apa yang dimaksudkan dengan warna-warna ni? Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey. Ini cara mudah untuk kamu nak buat ayat. Okey, kalau kamu nak buat ayat, paling mudah kamu ikutlah.
kamu ikutlah cara ni. SKOP. Nak buat ayat, ingat skop. Skop. Apa skop? SKOP. S yang pertama adalah subjek. K yang kedua. K apa? K adalah kata kerja. O apa? O adalah objek. P adalah perluasan. Macam mana kita nak terangkan subjek tu apa, kata kerja tu apa, objek tu apa dan perluasan tu apa? Cikgu tunjuk contoh ayat dan harap kamu faham. Cikgu pecahkan ayat-ayat tu. Okey. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Cikgu ulang balik. S yang pertama adalah subjek. K adalah kata kerja. O adalah objek. P adalah perluasan. Jadi kita tengok contoh tadi. Cikgu dah tulis kan? 2 contoh tadi, betul tak? Ali dan Abu bermain bola di padang pada pagi tadi. Okey, subjeknya apa? Subjeknya adalah Ali dan Abu. Subjek ni kita merujuk kepada orang yang nak buat perkara tu. Kalau orang, inilah Ali dan Abu. Dan subjek ni boleh jadi juga kepada haiwan. Boleh juga. Harimau menangkap kijang untuk dijadikan makanan. Harimau. Harimau tu adalah subjek. Okey. Ini kita pergi kepada Ali dan Abu ni dululah. Bermain. Bermain ni adalah kata kerja. Kata kerja ni apa yang kita buat. Ali dan Abu ni buat apa? Dia bermain. Dia main apa? Objek. Objek ni apa yang kita buat. Bukan apa yang kita buat. Kita buat tu adalah kata kerja. Kata kerja tu merujuk kepada apa? Contoh kalau bermain. Main apa? Main bola. Maksudnya bola tu sebagai objek lah untuk kita main. Dan perluasan ni adalah menerangkan. Menerangkan kepada apa yang kita buat tu. Menerangkan. Dia terangkan balik. Dia kembangkan lagi. Bermain bola dekat mana? Bila? Di padang pada pagi tadi. Itu perluasannya. Setiap kamu nak buat ayat tu, kamu kena tanya. Siapa dulu buat? Ali dan Abu. Dia buat apa? Bermain. Main apa? Main bola. Di mana? Di padang. Bila? Pada pagi tadi. Ini lengkap ni satu ayat ni. Ali dan Abu bermain bola di padang pada pagi tadi. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua. Ibu memasak nasi di dapur rumah abang yang luas. Okey, ibu. Ibu adalah subjek orang yang nak buat perkara tu. Kata kerja, dia buat apa? Memasak. Masak apa? Masak nasi. Dekat mana? Di dapur rumah abang yang luas. Itu perluasannya. Maksudnya, dia kena terangkan balik. Supaya ayat tu lebih lengkap lah. Supaya ayat tu lengkap. Okey. Ini cikgu ambil contoh dalam buku teks. Muka surat 6 tu. Gambar yang pertama. Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Maksudnya, subjek dekat sini adalah Sofia. Kata kerjanya menaiki. Objeknya ialah van sekolah. Van sekolah bukan van saja. Sebab dia merujuk kepada benda tu satu je. Van sekolah tu benda itu van sekolah. Faham? Bukan sekolah ni objek. Van ni objek. Walaupun kalau mengikut ayatnya, sekolah ni mungkin adalah objek. Tapi kalau menurut ayat ini, van sekolah ni adalah satu objek saja. Van sekolah. Van kilang. Okey, merujuk pada satu objek saja. Van sekolah. Perluasannya ke mana? Ke pusat transit. Okey, yang seterusnya. Pemandu van sekolah. Ini adalah subjek. Maksudnya dia merujuk kepada orang yang memandu van tu. Pemandu van sekolah. Kata kerjanya buat apa? Dia menghantar. Hantar siapa? Objek dia hantar siapa? Hantar Sofia dan rakan-rakan. Sofia dan rakan-rakan ni adalah objek. Sebab van tu dia bawa, mestilah bawa ramai, betul tak? Jadi Sofia dan rakan-rakan ni adalah sebagai objeknya. Dan apa yang mereka buat? Hantar Sofia ni ke mana? Dia terangkan balik ke sekolah. Buat apa? Untuk aktiviti kurikulum. Jadi cikgu harap kamu faham lah cara kamu nak buat ayat menggunakan skop. SKOP. Mesti ada subjek, mesti ada kata kerja, mesti ada objek dan mesti buat perluasannya tu. Barulah ayat kamu tu lengkap. Jadi kalau kamu bina ayat berdasarkan skop ni, insya-Allah bahagian 2 untuk bina ayat 5 ayat tu kamu boleh dapat markah yang penuh lah.
kalau kamu berjaya buat ayat yang lengkap begini. Okey, cikgu ulang balik. Okey, cikgu bagi satu contoh yang lain lah. Cikgu guna subjek ni binatang pula. Okey, binatang. Apa? Contoh? Kamu nak apa? Cikgu bagi harimau tadilah. Harimau. Kata kerja dia buat apa? Harimau menangkap. Kata kerja dia tangkap. Tangkap apa? Tangkap kijang. Harimau menangkap kijang. Perluasannya, buat apa dia tangkap kijang tu? Untuk dijadikan makanan. Jadi ayat yang lengkap dia ialah apa? Harimau menangkap kijang untuk dijadikan makanan. Itu adalah salah satu ayat yang lengkap. Walaupun ayat tu agak pendek, tapi ia dapat buat satu ayat yang lengkap. Okey, kita tengok. Okey, ini tugasan yang perlu kamu buat. Bina 5 ayat berdasarkan kata nama am yang anda cari tadi mengikut buku teks muka surat 6. Maksudnya dekat sini kamu dalam 7 yang kamu cari awal tadi tu, 7 kata nama am, kamu bina 5 saja ayat. 5 ayat kamu ambil. Dalam 7 tu kamu pilih lah, kamu ambil 5 dan awak tulis ayat. Okey, kamu kena tulis ayat dekat situ. Apa ayatnya? Kamu bina lah. Cikgu bagi contoh tadi apa tadi? Band sekolah. Kamu kena buat ayat band sekolah apa? Kan ada kan dalam buku teks tu ada tulis band sekolah kan? Band sekolah tu adalah salah satu kata nama am. Jadi awak kena tulis band sekolah. Bina ayat yang ada kata nama am tu. Okey, cikgu harap kamu boleh buat lah. Okey. Okey, tahniah kepada semua kerana berjaya mengikuti pembelajaran hari ini. Cikgu harap anda dapat membuat tugasan yang cikgu berikan dengan baik. Kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang balik slide ni. Kamu boleh ulang balik video ni ataupun presentation ni, kamu ulang balik. Dapatkan. Kalau kamu tak faham tu, kamu ulang balik. Okay. Contohnya pada SKOP tadi tu. Mungkin ada yang tak faham, kamu ulang balik. Okay. Cikgu harap kamu berjaya lah. Okay. Okay, terima kasih semua. Baiklah, jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Jadi, sebelum cikgu tamatkan pengajaran hari ini, cikgu harap kamu buat tugasan ini dalam buku. Kan ada 3 buku kan? Yang satu kamu dah tulis pemahaman. Yang kedua kamu dah buat dah untuk penulisan. Yang ini tata bahasa. Jadi cikgu nak awak buat dalam buku yang ketiga ni tata bahasa. Okey, awak buat yang kata kamu listkan senarai kata nama am tu. Tugasan pertama awak buat tugasan 1 kata nama am. Senaraikan 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian buat muka surat yang seterusnya. Tugasan 2 bina ayat. Okey, 1 2 3 4 5. Kamu bina ayat. Kemudian kamu tangkap gambar dekat cikgu. Dua-dua muka surat tu dan hantar ke dalam Telegram cikgu. Okey? Okey, selamat membuat tugasan ni. Semoga berjaya. Sekian saja dari cikgu. Kita jumpa lagi di kelas yang lain. Okey. Assalamualaikum.